Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 3375 dengan darjat yang sahih, Abdullah bin Busrin berkata bahawa seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini amatlah banyak, maka khabarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat berpegang kepadanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah lisan kamu berterusan basah kerana berzikir kepada Allah." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit tazkirah pagi ini kepada saya dan kepada kita semua. Ayuh kita melazimkan diri untuk banyak berzikir kepada Allah. Zikir ini satu amalan yang sebenarnya mudah dan boleh kita lakukan bila-bila masa, kecuali dalam tandas lah. Sebagai contoh ketika sedang memandu misalnya, ya. Dan zikir ini beberapa poin penting. Pertama sekali, hendaklah lafaz zikir itu kita sebut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam perkataan lain, hendaklah kita mengingati Allah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati. Jangan kita membuat lafaz zikir sendiri-sendiri atau yang diajar oleh tok guru ke tok syekh ke apa ke, kerana itu bererti syok sendiri. Okey, apabila kita hendak berzikir kepada Allah, kita mengingati Allah dengan lafaz yang Allah mahu dirinya diingati. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita berzikir dengan lafaz-lafaz yang diajar atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengannya ada keutamaan atau fadilatnya. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkataan, ya, yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal, ya. Dua kalimah yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal, lagi amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Okey. Jadi bila kita berzikir dengan lafaz ini, dengan kalimah ini, kita tahu ia akan memberi kita pahala yang banyak sehingga memberatkan timbangan amal, dan ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdih, satu lagi subhanallahil azim. Okey. Jadi yang ini sangat penting. Okay, jangan kita zikir dengan sesuatu lain yang meskipun secara logik akal macam okey je. Contohnya ialah zikir Allah, 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 kan. Ada sebahagian pihak mereka mahu berzikir Allah, Allah, Allah. Bagi mereka it is okey. Ya, tetapi macam saya kata, hendaklah kita mengingati Allah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati, bukan sebagaimana yang kita nak. Kalau kita nak panggil ahli keluarga kita, isteri kita, siapa dengan apa-apa gelaran yang kita nak, dipersilakan. Tetapi sekarang ni kita sebagai hamba, kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berzikir dengan lafaz, dengan kalimah yang Allah mahu dirinya diingati. Dan bersamaan dengan itu, apabila kita melakukannya, kita juga akan memperolehi fadilat-fadilatnya. Itu yang pertama, ya. Pertama dan yang kedua lah. Yang ketiga, zikir ini sebaik-baiknya, optimum, sebaik-baiknya ialah lisan sebut dan hati atau fikiran juga menghayati maksud zikir itu. Tetapi jika kita mungkin sibuk, mungkin sedang memandu ke apa, lisan saja sebut tapi fikiran mungkin tak menghayatinya, hati mungkin tak menghayatinya, tak apa, it is better than not doing anything. It is better daripada mendengar muzik. Ianya lebih baik daripada tak buat apa-apa, lebih baik daripada mendengar muzik sahaja. Okey, jadi zikir optimum terbaik memang lisan menyebut dengan fikiran dan juga hati yang menghayati maksudnya. Tapi kalau kita tak dapat melakukannya, sekurang-kurangnya lisan kita tetap basah, lidah kita tetap basah berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir, katakanlah la ilaha illallah itu selama setengah jam memandu. Dalam setengah jam memandu tu kita hanya
menghayati ataupun khusyuk menghayati maksudnya dalam seminit, 5 minit, 10 minit, ini tetap lebih baik. It is still better daripada mendengar muzik, mendengar radio, apa-apa ya. Dan bila saya sebut ketika sedang memandu, tak semestinya lah berzikir. Kita juga boleh mendengar kuliah-kuliah agama. Macam saya sendiri pun bila memandu suka berzikir ataupun mendengar kuliah-kuliah agama. Cuma kadang-kala saya buat video jugalah seperti mana sekarang ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita melazimkan diri. Sebab macam hadis tadi, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam ni banyak sangat." Dia pun macam tak tahu nak buat yang mana satu, atau tak sempat nak buat mana satu kan. Kita pun mungkin sama. Saya pun mungkin sama kan. Sembahyang sunat tak berapa sempat sangat. Puasa sunat macam alamak beratnya kan. Amalan-amalan sunat yang lain mungkin kurang. Jadi satu amalan yang boleh kita lakukan yang sebenarnya ringan, mudah, tetapi besar ganjarannya, memberatkan timbangan amal, ialah berzikir. Jadi ayuh saya berpesan kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita banyak berzikir dalam pelbagai celahan hidup kita. Bukan saja ketika memandu, mungkin di pejabat ke, di rumah ke, masa-masa lapang yang ada tu, cuba kita isikan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz-lafaz zikir yang disyariatkan, lafaz-lafaz zikir yang Allah mahu dirinya diingati. Baik, demikian sedikit tazkirah saya pada pagi ini kepada diri saya dan kita semua. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.